rumah datang buka, saya pecah. Pecah jadi panjang ni bercerita. Buka elok kita bincang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran ini juga boleh ditonton secara HD di www.tonton.com.my. Ketagihan bahan terlarang menjadi punca seorang bapa terjebak menjadi pengedar dadah. Perbuatan terkutuk itu turut disaksikan oleh anaknya yang berusia 5 tahun. Saksikan serbuan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejak Polis Daerah Ampang Jaya yang turut disertai wartawan Arisha Khalif. Okey, tenangkan saya turun. Orang buka pintu panggil you buat mana? Ha? Asal lu tak buka? Saya tak kenal. Itu dakwaan seorang lelaki berusia 40 tahun apabila pihak polis berjaya membolosi premis berkenaan selepas suspek dipercayai enggan membuka pintu. Ada barang tak ada barang? Tak ada betul-betul tak ada you boleh cari. Saya tak ada betul-betul tak ada barang. Ni mau saya cari kan? Tak ada betul-betul tak ada saya tak Apa ada. kita bikin kerjanya. You relax saja. Memang tapi saya tak ada. Ini You punya kotor. urine clear ke tak clear saya tanya. You jangan bikin ni macam. Tak ada saya punya urine itu hari you orang saya tak ada makanan. Itu you punya pasal. You punya botol hisap mana? Gentle cakap. You punya botol hisap mana? Saya sudah keluar betul-betul saya tak ada lagi ini keluar. Pemeriksaan turut mendapati suspek tinggal bersama seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun dipercayai anak kandungnya. Anak ada isi? Tak ada. Ha? Tak ada. Kalau posting macam mana? You cakap betul ke tipu? Tak ada saya cakap betul. Tak ada. Itu yang sudah kena tanggal sekali saya keluar saya tengah anak duduk sini. Ini macamlah kita balik pejabat dulu lah buat urine. Buat air tinggi dulu. Sangat bang, pasal anak ada saya. Anak nanti kita hantar sama ibu yang mak nanti. You punya ayah tak ada sayang sama you, Ramon. Dalam pada itu, suspek tetap berkeras dengan mendakwa tidak mengambil bahan terlarang tersebut. Ekoran pernah ditahan sebelum ini kerana terlibat dalam pengedaran dadah. You tahu apa you buat? Saya tak ada kia, saya betul tak ada kia. Saya betul tak ada kia. Urine lu ada hisap ke tak hisap? Bila lah hisap? Itu hari you tanggal keluar itu jam 11 sekarang. Saya kawan kasih ke sini main. Hidung gatal. Saya tak mau dengar. Namun, beberapa paket Lutsina dipercayai dadah jenis syabu berjaya ditemukan selepas pihak polis bertindak menggeledah bilik suspek. Nanti saya Ya. okey, duduk. Ini dia biar. Dalam bilik you kot. Dia simpan dia. Oh, dia simpan bilik you ah. Akan. Saya pun nak taruh juga lah. Tunggu itu dia. Saya pun mau taruh juga lah. Jumpa dalam bilik you. Saya punya. Ha? Siapa punya? Siapa punya? Ada lagi? Tak ada lagi. Saya sudah tahu. Tak ada sudah jumpa. Ada lagi tak ada? Tak ada. Ibarat menegakkan benang yang basah, suspek memberikan pelbagai alasan demi mengelak daripada dikenakan tindakan. You sudah pernah kena tangkap kan sebelum ni? Ada dulu ada sekali. Bila? Pulang 4 lah. Bulan 4? You masuk penjara ke atau jamin polis? Jamin polis. Jamin polis? Itu kes sudah selesai? Itu kisah. Belum lagi. Belum lagi? Pulang ini sebenarnya pulang lagi mana mahkamah sekali. Mau naik mahkamah lagi? Sekarang masih hisap lagi? Tak ada. Itu tak ada sekarang. Tapi saya ada jumpa barang dekat you punya bilik? Macam mana? Itu dulu saya pindah mari itu dia itu plastik ya. Ada plastik, ada lagi dadah dalam tu plastik. Tak ada itu kan.
You sudah berapa lama hisap? Palu dia lah, itu dia makan rumah sana, itu dia Sudah berapa tahun? tak ada tahun lah, Palu bulan? dia. Berapa Palu bulan? dia. Lebih kurang 2 bulan ke 3 bulan macam saya. 2-3 bulan. You hisap, you kata 2-3 bulan, tapi you sudah kena tangkap bulan 4. Ya, betul, itu dia mas, itu dia setakat. Harga berapa you beli data? Saya tak ada pernah beli. Habis you hisap macam mana? Itu dia kawan mari rumah saya, itu dia mahal saya dekat sana, dia orang kasih saya hisap macam mana. You tak ada beli sendirilah. Tak ada pernah beli. Kawan belanja untuk you. Serbuan di tingkat 2 rumah kedai berkenaan turut menahan sepasang kekasih yang mendiami bilik bersebelahan suspek utama dipercayai turut terjebak dalam kancah penyalahgunaan dadah. Sudah berapa lama you hisap? Sudah banyak tahun. Sudah banyak tahun. Itu hari last kena tangkap bila? Mas jangan tangkap. Ialah bulan 4 ni. Bulan 4. You ada kes mahkamah tak selesai lagi kan? Ya. Kenapa itu hari you tak pergi mahkamah? Saya kerja belum balik. Saya out session. Tapi you masih hisap lagi? Belum insaf lagi? Saya sikit-sikit lah tahan-tahan sebab satu kali berhenti tak boleh. Saya kena isap sikit-sikit maintain macam tu. Tapi saya sudah kurang isap. You sudah kurang hisap. Sekarang seminggu berapa kali hisap? Seminggu dalam 2 kali ni macam tu. You hisap sama you punya girlfriend lah? Bukan kadang-kadang saya satu orang saja. Pemeriksaan turut berhasil mengesan alat penimbang elektronik disyaki bagi kegiatan mengedar dadah. Ketiga-tiga suspek bakal berdepan hukuman denda tidak lebih RM5,000 serta penjara maksimum 2 tahun jika sabit kesalahan. Serbuan kedua diteruskan di tingkat 4 rumah kedai sekitar Kampung Baru Ampang. Abang. Bang, buka polis. Buat dulu. Woi! Rumah kata buka saya pecah. Pecah jadi panjang ni bercerita. Buka elok kita bincang. Saya kira 5. 4, 3, 2, 1. You mau buka kan saya pecah? Okey, pecah. Saya pecah pintu ah. Okey, pecah. Orang datang elok. Oh, apalah you mau kecoh-kecoh. You bukan kes bunuh. Oh, Allahu Akbar. Dah buka. Dah buka. Sudah buang. Jom sini. Duduk. Sini. Tak, saya tahu di mana baik. Saya tahu. Sini. Tadi ada hisap. Tadi dia pagi saya hisap sikit. Tak ada pagi. Sekarang Sekarang tadi ni. dah. Last hisap tadi bila pukul Tadi berapa? pukul 6. Pukul 6 6. petang. 6 petang. 6 petang. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 9 lebih. Habis? Ada hisap ke tak ada hisap? Ada hisap. Ada hisap. So, barang mana? Dia belanja saya ambil, dia suruh angkat balik. Apalah, kita tangkap dulu, mau balai-balai dulu lah. Kita balik-balai Jangan dulu. tipu, boleh. Ayo. Dia belanja saya saja. Dia terus cakap Dia belanja you tadi. Dia datang dari belanja you tadi lah. Berapa banyak dia belanja you? Berapa banyak dia belanja you? sikit saja. Berapa banyak? Sikit itu saja. Bagaimanapun, suspek yang tinggal bersama ibunya yang berusia lingkungan 70-an itu dipercayai tidak mengetahui kegiatan terkutuk anaknya sepanjang berada di rumah berkenaan. Dia salah faham dengan papi terbuat buat Isap dadah. Bola shopping lah. okey, Masuk shopping. tu dia cakap dia tak. You cakap sama dia. Isap dadah. Okey, shopping. Mungkin shopping lah. Saya agak-agak aja. Mungkin shopping. Okey dah, itu saja. Generasi dia tahu dia dah. Cakap lah kamu kau. Wah, tampuk tadi dia datang belanja saya. Sikit pun tak boleh. Tak tahu. Tak boleh. Ini dulu. tak boleh tahan. Kalau sikit, saya tahan 4 hari. Betul dia Jangan tahu salahkan sini orang. satu orang jaga mas dia mau datang saya ada tangan. Bang, jaga mak tak salah. Isap dadah tu salah. Dalam pada itu, sewaktu pemeriksaan dibuat, tingkap bilik suspek dilihat terbuka sekaligus suspek disyaki telah membuang bahan terlarang berkenaan bagi mengelak daripada dikenakan tindakan. Siapa punya? Ini saya ceki ni Tak, Yang itu you hisap? ini daripada you punya bilik lah. You buang tadi. Cakap lah dia. Cuba jujur. Cuba jujur. Saya tolong you. Okey? You gentle macam ni, tak apa. You gentle, saya tolong. Tak. Sekarang ni you Sorry saya pasal perintah. tak, you masuk bilik tadi. You ambil ni barang, you buang ikut tingkap. Ya. Gentle lah.
Susulan kecekapan pihak polis menemui sepaket dadah jenis syabu yang dibuang dari tingkap biliknya, suspek berusia 48 tahun itu ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Hasil keseluruhan operasi, seramai 9 suspek terdiri daripada 8 lelaki dan seorang wanita berjaya diberkas serta dadah jenis syabu dan ganja turut dirampas bernilai hampir RM3,000. Jadi masa serbuan tu kita bawa balik sekali anak dia, dan anak dia kita dah serah pada waris keluarga dia yang terdekat lah. Apa saja perbuatan ibu bapa ni akan menjadi ikutan anak-anak lah. Ya, especially yang negatif kan. Jadi apatah lagi kalau mengambil dadah terlarang ni di hadapan anak-anak. Ia sebenarnya bukan saja memberi kesan buruk pada anak itu, tetapi juga kepada keluarga mereka dan generasi mereka. Mereka ni perlu berhentilah dengan aktiviti yang dijalankan ini kerana tidak mempunyai faedah, malah memberikan keburukan, kerana kewujudan mereka ni seringkali akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat lah. Pihak IPD Ampang Jaya, khususnya bahagian siasatan jenayah narkotik, akan terus mempergiatkan usaha dalam membendung isu penyalahgunaan dadah yang menjadi musuh utama negara. Laporan Arisha Kalim, 999. Hanya dalam tempoh 9 hari, 3 kes serangan buaya dilaporkan. Demi keselamatan nyawa penduduk, Jabatan Hidupan Liar Sabah bersama PDRM memburu buaya-buaya ganas di sekitar kawasan sungai dan pesisir pantai. Saksikan perinciannya bersama wartawan Muhammad Yazir Mahmud. Jadi kadang itu malam, jadi ada terselit di kepala saya. Sekali saya macam kena tarik gitu kan, tersungkur saya jatuh. Terselit pun jatuh pergi sungai lah. Jadi dalam keadaan itu kan kami macam kira berlawan sama itu buaya dalam gelap lah. Tidak nampak apa-apa. Jadi yang saya rasa itu memang buaya. Sebab apalagi kalau bukan buaya. Statistik Jabatan Hidupan Liar Sabah merekodkan 10 kes serangan buaya ke atas manusia pada tahun lalu. Ia membabitkan kes kematian dan kes kecederaan. Mangsa terdiri dari kalangan nelayan, pekerja ladang dan penduduk kampung. Tahun ini, kes serangan buaya ke atas manusia di Sabah meningkat mendadak apabila 3 kes terbaru dilaporkan hanya dalam tempoh 9 hari pada Oktober lalu. Jadi sekali saya turunkan paras air macam sampai sini, belum ada apa-apa. Sekali saya macam mau naik sudah pergi tebing, kaki saya sebelah kanan sudah di atas. Jadi kaki kiri saya mau ke sini naik, terus tu ada menyambar. Mangsa terselamat namun kesan gigitan buaya kekal di kakinya. Susulan kes serangan buaya ke atas manusia dan haiwan ternakan, Ketua Polis Daerah Kudat bersama Ranger Jabatan Hidupan Liar Sabah melancarkan operasi menembak buaya di Pulau Banggi, Kudat. Lokasi ini dikenali sebagai Lubuk Sang Bedal, namun buaya ganas yang diburu itu tidak muncul ketika operasi dilakukan. Jadi kita selaku PDRM Kudat mengambil berat soal ancaman buaya ini kepada masyarakat. Oleh sebab itu kita mengambil pendekatan untuk bersama-sama dengan Jabatan Hidupan Liar mengambil pendekatan apa yang perlu bagi sama-sama bekerjasama untuk mengambil tindakan bagi mengatasi ancaman buaya ini kepada masyarakat kita di Pulau Banggi ini khususnya. Pengalaman Pakcik sendiri pernah melihat buaya dan baru-baru ni lembu kita dimakan. Ya, pernah. Pasal dia yang baham saya punya itu sampai pergi tangki saya. Okay. Sedang pun tangki saya dari air jauh. Ya, mungkin dia ganas sudah buat serangan. Okay. Itulah saya bersyukurlah kepada Ketua Polis Kudat dan juga Kehidupan Liar datang. Ya. Selain Pulau Banggi, kru 999 turut menyertai operasi bersepadu menembak buaya di sekitar Lahad Datu. Ia tertumpu di pesisiran pantai termasuk kawasan kluster industri minyak sawit POIC, Pulau Sakar dan di kawasan jeti Pengkalan Polis Marine.
Operasi bersepadu ini dilakukan oleh sepasukan Ranger Jabatan Hidupan Liar Sabah bersama Polis Merin Lahad Datu. Sebelum ini, kehadiran buaya bersaiz besar di perairan jeti berkenaan dikuatiri boleh mengancam keselamatan anggota ketika turun ke bot untuk melakukan tugas harian. Kru 999 berada di jeti Merin Lahad Datu, yang mana di bawah jeti ini didapati seekor buaya yang berada di bawah jeti ini. Sebenarnya buaya ini bukan tinggal di sini, dia dari tempat jauh, tapi dia bergerak untuk mencari makan. Mengikuti kajian kami di seluruh Sabah, salah satu sungai yang paling padat populasi buaya adalah di Sungai Selabukan. Dengan hanya 1 jam kita buat kajian, kita dapat melihat 80 biji mata buaya dalam masa yang singkat. Dan ada saiz-saiz yang besar. Dan kebanyakan buaya-buaya sini memang besar-besar. Untuk rekod kita sudah menembak hampir 30 ekor tahun ini. Demi untuk mencegah kepanikan orang awam di Lahad Datu dan ketentraman lah. Dan operasi begini ini salah satu yang bagus lah, sebab kita dapat bantuan daripada pihak berkuasa untuk menjalankan pemburuan buaya. Sepanjang operasi ini, sebanyak 4 ekor buaya ditembak mati. 3 ekor berjaya ditembak di sekitar jeti pengkalan Polis Merin, manakala seekor lagi di pesisir pantai Lahad Datu. Kesemuanya tumpas di tangan penembak terlatih Jabatan Hidupan Liar. Buaya yang ditembak terdiri dari buaya air masin. Ia dikatakan spesies buaya ganas dan mencari makan di sekitar sungai serta pesisir pantai. Seekor buaya jantan berukuran 8 kaki panjang ditembak mati di bawah jeti. Bangkai buaya tersebut dibawa ke daratan untuk dilupuskan. Berdasarkan pengalaman ranger bertugas, setiap tembakan perlu membunuh buaya tersebut kerana buaya yang cedera akan bertindak agresif dan mengancam nyawa. Saya mengharapkan kerjasama sebegini diteruskan pada bila-bila masa, dan saya bersedia sebagai pegawai pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menangani isu-isu buaya liar di perairan Lahad Datu. InsyaAllah saya akan sentiasa memberi kerjasama yang padu kepada Jabatan Hidupan Liar dari semasa ke semasa untuk memburu, dalam usaha untuk memburu, memusnahkan buaya-buaya liar di perairan Lahad Datu, insyaAllah. Dilaporkan 2 ekor buaya yang ditembak mati tenggelam ke dasar laut. Sementara seekor buaya tembaga bersaiz besar di jeti Polis Merin pula akan diangkat ke daratan untuk dilupuskan. Beginilah bersusah payah Jabatan Hidupan Liar dan juga pasukan Polis Merin untuk mengangkat seekor buaya yang telah ditembak. Buaya jantan seberat 200 kg ini dikatakan ditembak beberapa kali sebelum ia disahkan mati. Dilaporkan, jeti Polis Merin menjadi laluan buaya menuju perairan kawasan bandar untuk mencari makan. Termasuklah buaya tembaga berukuran 12 kaki panjang ini. Jabatan Hidupan Liar Sabah serta pihak berkuasa yang lain akan sentiasa memantau kawasan perairan bagi mengelak kejadian serangan buaya ke atas manusia. Laporan Muhammad Yazir Mahmud, 999. Orang nak berniaga, ada kaedah-kaedah berniaga dia yang boleh maju. Buat sedaplah. Servis yang paling bagus, orang pun datang. Ketua geng pecah rumah sanggup memanjat bumbung perumahan flat untuk melarikan diri. Tindakan sia-sia penjenayah itu turut dirakam penduduk di flat Seksyen 20 Shah Alam. Laporan terbabit membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999.
Pihak polis berjaya memberkas geng pecah rumah yang dipercayai telah mula bergiat aktif pada awal tahun ini. Susulan itu, seorang lelaki yang dipercayai ketua geng tersebut bertindak melarikan diri dengan memanjat bumbung pangsapuri namun gagal setelah pihak polis berjaya mengepung suspek. Dalam operasi ini, pihak polis berjaya menahan 4 individu terdiri daripada 3 orang lelaki dan seorang wanita warga negara Thailand yang dipercayai teman wanita ketua geng tersebut. Hasil serbuan, dadah dan pelbagai barangan yang disyaki membantu suspek dalam melakukan jenayah pecah rumah turut dirampas. Hasil saringan ujian air kencing, kesemua suspek berusia di antara 24 dan 37 tahun disahkan positif dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Serbuan yang dilakukan pihak polis di sebuah rumah di Kangar Perlis telah berjaya menumpaskan seorang bomoh dan rakan subahatnya dalam kegiatan curi dan pecah rumah. Menurut Ketua Polis Daerah Kangar, Assistant Commissioner Yusharifuddin Muhammad Yusof, pihak polis bertindak setelah menerima laporan daripada mangsa berkenaan aktiviti jenayah yang dilakukan suspek. Suspek utama seorang bomoh berusia 49 tahun dan rakan subahat 23 tahun masing-masing disahkan mempunyai 4 kes pecah rumah dengan hasil kecurian sebanyak RM43,600. Bayi lelaki berusia 17 bulan maut disyaki menjadi mangsa dera teman lelaki ibunya ketika mangsa dihantar kepada suspek di Besut Terengganu bagi tujuan penjagaan sementara. Mangsa dihantar kembali kepada ibunya dalam keadaan tidak sedarkan diri dengan beberapa kesan lebam pada tubuhnya. Hasil bedah siasat mendapati kebocoran usus kecil pada mangsa yang menyebabkan kematiannya mungkin daripada trauma ataupun jangkitan kuman dan memerlukan sampel dihantar ke makmal untuk siasatan lanjut. Ibu mangsa ditahan dan direman pada Khamis lalu bagi membantu siasatan namun teman lelaki ibunya masih diburu pihak polis. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau pendedahan kanak-kanak. Seorang bapa didakwa di Mahkamah Session Muar kerana merogol dan mencabul anak kandung sehingga menyebabkan seorang daripada 3 mangsa hamil 7 bulan. Tertuduh yang berdepan dengan 34 pertuduhan rogol dan cabul itu hanya mengaku bersalah dengan 27 pertuduhan manakala baki 7 pertuduhan lagi diakui tidak bersalah. Lelaki berusia 41 tahun ini dikatakan telah merogol kedua-dua anaknya sejak mereka berusia 9 dan 10 tahun di 6 lokasi yang berasingan di Muar. Berdasarkan 27 pertuduhan yang diakuinya, tertuduh boleh dikenakan penjara maksimum 654 tahun dan sebatan sebanyak 150 kali. Apa? Dah pergi. Apa? Amak ke apa? Gara-gara rebut pelanggan, sekumpulan peniaga lelaki dan wanita dipercayai terbabit dalam satu insiden pergaduhan sekitar gerai makan Laman Siti Khatijah, Kota Baru pada 6 November lalu. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 5 petang itu mendapat perhatian netizen sehingga tular di media sosial mencecah sehingga 200,000 jumlah tontonan.
Kalau berniaga ni rezeki masing-masing. Mungkin hari ni bukan rezeki kita, esok lusa mana kita tahu. Memang tak patutlah buat macam tu. Sebab berniaga tu bersaing biasalah. Kalau boleh bersaing secara sihat, rezeki masing-masing kan. Bagi saya memang tak patutlah bergaduh macam tu. Boleh merosakkan imej satu tempat tu semua kan. So benda biasa elok orang boleh datang, jadi orang jadi malah datang lah biasa macam tu kan. Sebab gaduh kan. Misal kata kita pergi food court, majoriti meja dekat sana memang open. Kau duduklah dekat mana-mana pun. Tak payah ada hasad dengki. Duduklah mana meja kau nak duduk. Kau makanlah kat mana, kau nak bayar kat mana, kau nak order mana-mana, order lah. Jadikan satu macam budaya yang baik untuk kita. Kita ni rakyat Malaysia. Berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa. Betul tak? Jadi janganlah bersikap yang pentingkan diri. Untuk rezeki aku, rezeki aku. Kalau bukan rezeki kau, tetap bukan rezeki kau. Jangan petikaikan pelanggan nak duduk dekat mana bila nak makan. Itu hak pelanggan. Sepulang pada dia nak pergi kedai yang mana, kau tak payah nak tarik dia, nak sini nak tarik, tak payah. Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru mengesahkan telah menerima 2 laporan berhubung insiden tersebut. Namun, kedua-dua belah pihak dipercayai telah menarik semula laporan bagi menyelesaikan sendiri isu tersebut. Kru 999 bertemu Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM Datuk Nazim Johan bagi mendapatkan pandangan berhubung isu tersebut. Akhlak kena jaga. Ini melibatkan akhlak sebenarnya. Kadang-kadang orang tu dapat lebih, kita nak dengki, dan itu yang perlu diajar. Pasal pendidikan itulah yang akan membawa perbezaan kepada imej kita, dan inilah tabiat kita yang merupakan akhlak yang jijik lah. Pada saya ini akhlak yang jijik. Orang nak berniaga, ada kaedah-kaedah berniaga dia yang boleh maju. Buat sedap lah. Buat yang paling bagus, servis yang paling bagus, orang pun datang. Jadi kita seharusnya belajar dengan orang berniaga. Orang nak ramai-ramai berniaga supaya mereka dapat tarikan semua pelanggan datang ke satu tempat untuk boleh memilih. Jadi ini tabiat lama yang berterusan. Susulan itu, pihak polis masih meneruskan siasatan ekoran tindakan sekumpulan individu itu yang dipercayai telah menjejaskan keamanan masyarakat setempat. Saingan ni membawa kita kepada kebaikan. Ini tak lihat pada sudut agama ya. Kita melihat sudut biasa saja. Maknanya saingan itu harus memberi kita kelebihan. Contohnya macam ni. Cuba bayangkan. Jual nasi lemak. Kalau orang jual sebelah nanti kan, kita pergi marah pula. Sebelah lagi marah. Apa salah kita pakat? Okey, buat nasi lemak yang terbaik sekali. Kita kena lihat kembali dan mendidik masyarakat kita supaya faham. Matlamat ini bukan untuk peribadi semata-mata. Ia juga melibatkan masyarakat. Dan ini perlu diubah. Kalau kita nak ubah daya saing kita nak ubah pasaran kita, ya, kena ubahlah. Kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-dua sekali jika sabit kesalahan. Part lumba motosikal dikepung. Penunggang gagal melarikan diri. 100 saman dikeluarkan dan 20 buah motosikal disita dalam ops samseng jalanan di Pulau Pinang baru-baru ini. Saksikan perinciannya bersama wartawan Syukri Ibrahim. Keterujaan sekumpulan penunggang dan pembonceng motosikal menyaksikan aktiviti lumba haram dikejutkan dengan kehadiran pihak berkuasa. Operasi bersepadu Ops Samseng Jalanan dijalankan bahagian siasatan dan penguasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut bermula jam 1 pagi pada malam minggu lalu.
Risikan awal mendapati hampir 200 buah motosikal berkumpul di kawasan E-Gate, Lebuh Tunku Kudin, Gelugur atau lokasi yang dikenali sebagai port panas yang popular dengan aktiviti lumba haram. Lokasi dikepung setiap penjuru sebaik sahaja sekumpulan penunggang motosikal memasuki kawasan E-Gate untuk memulakan perlumbaan pada kira-kira jam 3 pagi. Seramai 180 lelaki dan 20 wanita yang hadir sebagai penonton turut ditahan apabila tidak sempat melarikan diri ketika operasi dijalankan. Penduduk sekitar turut membuat aduan mengenai aktiviti tidak bermoral ini dan mendakwa sering diganggu bunyi bising sehingga jam 5 pagi setiap malam minggu. Ketika operasi, seorang penunggang motosikal berjaya ditahan ketika cuba melarikan diri dari sekatan pihak berkuasa. Tadi masa kami buat rombong tadi, kenapa you lari? Saya lari sebab dia tak dekat ke L kan. Sebab purpose polis tu pegang saya ingat dia nak pukul saya lari lah. Mana ada pukul orang? Dia cuma nak tahan je, nak terima apa, ada lesen ke, road tag ke, kan. Mana ada apa pun, kan? Dia lari je. Mana ada polis pukul orang? Kan? Polis tak pukul orang. Polis cuma tahan je, kan? Apabila tindakan macam tu nanti mengundang satu persepsi yang tak bagus lah. Nampak polis berhenti, bagi kerjasama, tak ada masalah. Kesemua penunggang yang ditahan dikumpulkan di sebuah lokasi bagi siasatan awal untuk mengenal pasti kesalahan yang dilakukan sebelum pemeriksaan terperinci dijalankan di Ibu Pejabat Polis Timur Laut. Mereka kemudiannya diarahkan untuk menunggang motosikal masing-masing sejauh 4 km sambil diiringi kenderaan polis menuju ke Ibu Pejabat Polis Timur Laut. Seramai 80 anggota yang terlibat termasuk kereta peronda dan pasukan trafik mengiringi dan mengawal perjalanan bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Untuk rekod, sebanyak 72 operasi melibatkan samsing jalanan telah dijalankan sepanjang tahun ini di daerah Timur Laut. Dalam tempoh itu juga, sebanyak 7 tangkapan telah dibuat atas kesalahan memandu secara melulu dan menggunakan nombor pendaftaran palsu. Manakala 803 saman telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan dan sebanyak 260 buah motosikal telah disita kerana diubah suai dan tidak mengikut spesifikasi yang dibenarkan. Ini antaranya motor yang kategori yang boleh disita. Exhaust bising, lepas tu dia punya side mirror tak ada. So ini kita boleh sita. Okay. Ini tayar ni bukan tayar original, so dia letak tayar kecil. So ini pun tidak mengikuti spesifikasi asal. So yang ini kita boleh ambil tindakan juga. Plate yang fancy, okay, yang tidak mengikuti spesifikasi JPJ. Ini nombor plate fancy, memang tidak mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh JPJ. Hasil pemeriksaan terhadap 136 buah motosikal kali ini, pihak polis telah mengeluarkan sebanyak 100 saman atas pelbagai kesalahan. Manakala 20 buah motosikal telah disita kerana gagal mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Operasi tamat jam 4 pagi. Dua individu dipercayai pasangan bakal bertunang. Maut selepas motosikal yang dinaiki mereka dilanggar sebuah kereta yang dipandu seorang remaja berusia 16 tahun. Laporannya dalam Tragedi 999.
Dalam kejadian kira-kira jam 2.30 pagi pada 11 November lalu, kedua-dua mangsa berusia lingkungan 20 tahun maut di lokasi kejadian setelah mengalami cedera parah. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Asisten Komisioner Tan Cheng San, kemalangan di kilometer 1.9 Jambatan Pulau Pinang menghala ke Perai berlaku apabila kereta yang dipandu remaja berusia 16 tahun terbabit disyaki telah melanggar bahagian belakang sebuah lori. Akibat pelanggaran itu, kereta milik ibu kepada remaja terbabit dipercayai hilang kawalan sebelum melanggar motosikal yang dinaiki pasangan tersebut. Bagaimanapun, remaja berkenaan hanya cedera ringan, manakala pemandu lori pula didapati tidak mengalami sebarang kecederaan. Mayat kedua-dua mangsa yang berasal dari Perak kemudiannya dibawa ke unit forensik Hospital Seberang Jaya bagi proses bedah siasat. Susulan kejadian itu, remaja terbabit ditahan reman selama sehari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Remaja yang didapati tidak memiliki sebarang lesen memandu itu dibebaskan dengan jaminan polis pada 12 November lalu. Rentetan itu, pihak polis telah mengeluarkan notis saman ke atas ibu kepada remaja terbabit ekoran tindakannya yang cuai kerana membenarkan anaknya memandu kenderaan tanpa lesen. Sementara itu, pada 9 November lalu, penduduk serta pengunjung di Pulau Perhentian digemparkan dengan kejadian runtuhan bangunan sebuah resort yang masih dalam pembinaan. 7 pekerja binaan dipercayai sedang tidur, terdiri daripada 6 warga asing dan seorang warga tempatan tertimbus di bawah runtuhan bangunan dalam kejadian yang berlaku kira-kira jam 5 pagi itu. Menurut Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Abdul Rozak Muhammad, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian tersebut sekitar jam 6.40 pagi sebelum pasukan mencari dan menyelamat SAR digerakkan ke lokasi kejadian. Susulan kejadian itu, 4 mangsa berjaya menyelamatkan diri lalu keluar dari runtuhan tersebut, manakala 2 lagi mangsa dikeluarkan pasukan mencari dan menyelamat kira-kira jam 12.50 tengah hari. Bagaimanapun, seorang lagi mangsa warga Indonesia dikenali sebagai Suparno berusia 48 tahun ditemui maut kira-kira jam 2 petang pada 10 November lalu akibat tertimbus di bawah runtuhan bangunan tersebut. Pasukan penyelamat mengambil masa hampir 1 jam sebelum berjaya mengeluarkan mayat mangsa. Operasi SAR disertai lebih 70 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan pasukan Polis Marin. 6 mangsa yang tercedera dihantar ke Hospital Besut Terengganu bagi mendapatkan rawatan, manakala mayat mangsa ke-7 dibawa ke unit forensik hospital yang sama untuk tindakan lanjut. Seorang mangsa daripada 6 yang terselamat dalam kejadian itu dilaporkan meninggal dunia kira-kira jam 2.14 pagi pada 12 November lalu ketika menerima rawatan di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM. Mangsa warga Indonesia dikenali sebagai Bahul Jamil berusia 42 tahun itu dipindahkan dari Hospital Besut ke Hospital HUSM ekoran mengalami kecederaan otot yang serius sebelum disahkan meninggal dunia. Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Ingat, jenayah membawa padah.